Okay, macam Google Meet semalam dia dah auto record. Ni tak record, ni saya kena record sendiri kan. Okay, tumpat kepada kurang tumpat. Kalau tadi kurang tumpat pergi tumpat, dia mendekati normal. So yang ini dia terbalik lah, vice versa. So ini akan menjauhi normal. Okay, dia akan menjauhi normal. So, apa akan jadi bila dia masuk dekat normal ni? Okay, yang ini adalah sinar tuju. Macam sebelum ni, ni adalah sinar tuju. So, bila dia masuk, apa jadi? Dia akan menjauhi normal. Dia jauhlah normal. Okay. So, nampak beza tak? Nampak beza dua benda ni? Okay, so kalau tak ada kat dalam buku teks, sebab saya rasa macam buku teks tu tak lengkap, dia tak bagi tahu. Kalau silibus lama, dia bagi tahu tentang 3 perkara ni, maknanya bunyi, gelombang, cahaya tu dia bagi tahu. Tapi kalau dalam silibus yang baru ni, silibus KSSM, dia tak bagi tahu rasanya. Sekejap saya tengok balik Rasa dia tak bagi tahu tadi saya tengok. Dia tak bagi tahu, tapi dia bagi tahu aplikasi tu, dia bagi tahu. So sila tulis di mana-mana. Okey, sila tulis di mana-mana untuk awak ingat benda ni. Okey, tulis di mana-mana. Walaupun tulisan saya ni buruk, saya pun tak tahu kenapa bila saya pakai pen ni buruk sangat tulisan saya. Saya pun tak tahulah. Halalah, asalkan awak faham. Awak faham kan tulisan saya kan? Faham. Okey, faham. Ingat ini hanya betul untuk konsep bunyi dan cahaya. Okey, bunyi cahaya. Sebab bunyi cahaya je boleh kurang tumpat-tumpat. Air tak boleh. Air dalam dengan cetek. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, gelombang bunyi bergerak lebih laju dalam udara panas berbanding udara sejuk. Dan bunyi terbias menjauhi permukaan bumi. Kesannya bunyi didengari oleh kesan bunyi lemah didengari oleh kucing itu. Maknanya kenapa boleh dia tak dengar sangat? Okey. Macam yang kita bagi tahu tadi, okey. Bila daripada tumpat pergi kurang tumpat, okey, sekarang ni mana satu tumpat, mana satu kurang tumpat? Udara sejuk tumpat ke kurang tumpat? Tumpat. Udara sejuk adalah tumpat Tak faham. Bayangkan aircon tu. Kenapa aircon kena letak atas? Kenapa aircon tak boleh letak bawah? Kalau dalam exam lah, awak bela lah. Awak tak ingat. Dia tumpat ke kurang tumpat? Awak ingat aircon. Kenapa saya sebut aircon? Sebab aircon tu menghasilkan udara yang sejuk. Kenapa aircon kena letak atas? Sebab aircon menghasilkan udara sejuk. Kalau dia letak bawah, nanti orang lain semua tak rasa. Aircon tu rasa dekat bawah je. Dia tak rasa pun kat satu bilik tu. Okay? So ingat udara panas adalah kurang tumpat. Okey. So, apa maksud dia kat sini? Okey, bila bunyi tu, okey, jap saya kena saya conteng kat visualizer saya lah. Jap dah keluarkan soalan tadi tu. Sebab susah nak tulis kat situ kan. Takut nanti awak tak faham. Okey, jap saya share kejap. Ni tak boleh lama sangat. Bila saya buat satu je, satu lagi tu konsep dia samalah. Okey, so sekarang ni okey. Nampak kan dekat skrin kan? Okey, so sekarang ni ini adalah tanah. Okey, ni adalah tanah. Okey, ni tanah. Okey. Lepas tu ini adalah budak yang tadi menyanyi-nyanyi tu. Yang ini adalah kucing. Aduh mak, cikgu ni dah tak pandai melukis kucing. Awak bayangkanlah ni kucing saya tu kucing. Okey, awak bayangkanlah tu kucing. Okey, sekarang ni dia main gitar. Kenapa kucing ni tak dengar? Sebenarnya kalau ikutkan kucing mesti dengar sebab dekat je kan. Sebab ada pembiasan gelombang bunyi. Okey, so dekat sini dia ada layer udara ataupun ada lapisan udara. Dekat sini ada lapisan udara lah. So udara paling bawah ni udara panas. Okey, udara panas.
Udara yang paling atas ni, contohlah ini paling atas sebenarnya ada banyak. Tapi kita ambil, saya bincangkan 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lapisan je. Sebenarnya ada banyak. Okay, saya bincangkan ni je. Okay, so sekarang ni udara panas, udara sejuk. Okay, udara panas. Okay, gelombang tu dia main gitar. So, dia main gitar. Okay, dia main gitar. Dia bunyi tu daripada dekat gitar dia lah. So, daripada sini. Okay, daripada sini bayangkanlah gitar dia dekat bawah ni. Ni gitar dia. Ataupun dari sinilah contohlah. Mana pemadam? Sekejap. Pemadam. Okay. Contoh bukan kat sini dekat jauh sikit lah. Okay, so sekarang ni. Okay, bila dia main gitar, bunyi tu daripada bawah lah. Bunyi tu daripada bawah. Okay, so ada normal. Okay, daripada tumpat pergi kurang tumpat. Ni tumpat ke kurang tumpat? Ni kurang tumpat ke tumpat? Ni kurang tumpat. Betul tak? Ini adalah tumpat. Okay, so sekarang ni berbeza lah. Bukan tumpat ke kurang tumpat. Dari kurang tumpat pergi kepada tumpat. Kurang tumpat pergi kepada tumpat. Kurang tumpat pergi tumpat adalah mendekati normal. Kena ingat kurang tumpat pergi tumpat adalah mendekati normal. So apa jadi dekat dia? Ni kan, ni sinar, bukan sinar. Ni gelombang bunyi yang dihasilkan oleh gitar tu tadi. Okay, so dia sampai sini, dia kena mendekati normal. So dia dekat dengan normal. Okay, sampai layer yang kedua pun sama, dia mendekati normal. Okay, sampai layer yang ketiga, dia mendekati normal. Maknanya senang cakap dia mendekati lah. Sekejap, lukisan saya macam tak betul je. Sekejap cikgu salah masa first step Okay, sampai kat sini, dia mesti mendekati normal. Okay, dia kena kat layer kedua. Lepas tu, yang ni pun sama, mendekati normal. Sampai layer ketiga pun mesti mendekati normal. So, kalau awak tengok kan, gelombang ni makin lama makin jauh daripada kucing. Sebab tu kucing tak dengar. Faham tak? Faham tak? Okey, faham. Okey, itu cerita kalau waktu malam. Waktu siang. Okey, itu cerita waktu siang. Okey, sekarang ni kita tengok pula waktu malam. Okey, awak tengok waktu malam. Okey, waktu malam. Sekejap saya share screen tadi balik. Takut tak nampak. Okey. So, waktu malam. Okey. Pada waktu malam. Okey, waktu malam. Dia tak ada bagi tahu. Cuma, dia ada way round lah. Maknanya dia jadi terbalik lah. Kalau dekat atas ni, dia jadi udara panas. Dekat atas ni, dia jadi udara panas. Dia dah terbalik lah. Dekat atas ni panas. Dekat bawah ni sejuk. Kenapa kat bawah ni sejuk? Sebab dah tak ada matahari dah. So, matahari dah tak tembak dah haba kat sini. So, kat sini permukaan dia lebih sejuk dibandingkan dekat atas. So, udara sejuk sama konsep macam tadi. Udara sejuk ketumpatan dia lebih besar dibandingkan udara panas. Okey, apa jadi? Masa malam kucing tu tak boleh bunyi bising sikit dia dah dengar dah. Okey, jap saya kongsi visualizer. Okey, ini tadi cerita waktu siang ni waktu siang. Siang ni ada matahari. Okey, tu waktu siang. Okey, waktu malam. Okey, waktu malam sama juga macam tadi. Tanah. Okey, tanah ni Okey, so ni tanah. Lepas tu dia ada lapisan udara. Ada lapisan udara. Ada banyak lapisan udara lah. Okey, ini orang yang main gitar tadi. Ni kucing tadi. Okey, kucing tadi Okey, bayangkanlah kucing cikgu. Okey, so sekarang ni sama macam tadi. Sekarang ni ini adalah udara sejuk. Kenapa jadi sejuk? Sebab dah tak ada matahari untuk nak tembak haba kat dia. Bila tak ada matahari tembak kat dia, bermaksud dia jadi sejuk lah. Yang dekat atas ni akan jadi udara panas. Okey? Kita mesti ada satu udara panas, mesti ada satu udara sejuk. Dia tak boleh semua dua-dua sejuk. Tak boleh. Memang itu adalah ciptaan Allah yang dia yang cipta macam tu.
So, udara sejuk kat sini adalah ketumpatan tinggi ataupun tumpat. Yang ini adalah kurang tumpat. Okey, so tumpat kurang tumpat. So, apa jadi bila dia main gitar? Dekat sama juga gelombang bunyi tu daripada lelaki ni. Daripada budak ni lah. Okey, gelombang 7 tu pergi dekat normal. Okey, so daripada tumpat pergi kurang tumpat mesti menjauhi normal. Okey, dia mesti menjauhi normal. Apa jadi? Dia kena jauh normal lah. Dia kena jauh normal. Okey. Lepas tu, lagi. Apa jadi? Dia mesti menjauhi normal. Dia mesti lama-lama jauh. Okey, dia lama jauh. Last sekali, akhir sekali apa akan jadi? Sama macam dalam gambar tu. Bunyi daripada gitar tu akan didengari oleh bunyi dari gitar akan didengari oleh kucing. Okey, dia akan dengar. Sebab apa? Sebab dia makin jauh. Kalau macam tadi ni, okey awak tengok Kalau macam yang ini, okey, macam ni masa siang. Masa siang, ni bulan. Ni bulan lah. Okey, masa siang. Okey, nampak tak siang? Makin lama makin jauh. Dia memang langsung tak ada ke sini langsung. Tak ada pergi kucing pun. Dia pergi jauh. Tapi kalau masa malam, dia makin lama makin dekat. Mungkin last kali bunyi tu akan kena ke area sini. Okey, bila ke area sini dia dengar lah. Okey, boleh faham tak? Faham cikgu. Okey, faham So, itulah sedikit tentang aplikasi. Okey, buat pengetahuan awak. Okey, awak tengok lukisan saya buruk kan? Okey, tak apa. Sebab saya mengaku lukisan saya memang buruk. Okey, nanti masa SPM, okey, seandainya keluar soalan tajuk gelombang, pembiasan gelombang dan minta penjelasan daripada awak boleh buat lukisan macam saya buat ni. Nampak macam bodoh je kan? Macam lukisan, apa benda ni lukisan ni? Ada markah pada lukisan ni. Selagi awak buat, lupa pula nak terang. Sorry cikgunya 2 kali share. Okey, selagi awak buat perkataan udara sejuk tumpat, udara panas kurang tumpat. Lepas tu awak kata mendekati normal, menjauhi normal. Nampak macam kenapa senang sangat dapat markah? Ya, memang fizik ni konsep dia adalah lukisan pun kita terima untuk markah. Okey? Saya tak pasti untuk kimia, saya tak pasti untuk bio, tapi sepanjang saya menanda fizik dulu, lukisan pun kita terima. Okey, ada sekolah dulu tu, tak tahu cikgu dia memang ajar lukisan kot. Separuh daripada ataupun dalam 10 orang, 20 orang macam tu yang saya tanda kan. Semua dia punya pakai lukisan je. Tapi lukisan tu memang markah penuh. Tapi lukisan tu awak kena betul-betul bagi tunjuk arah lah, maknanya udara panas kurang tumpat. Lepas tu awak lukis tu betul menjauhi normal. Adalah ayat-ayat sikit-sikit. Kalau tak, awak kena buat ayat yang agak panjang lah untuk nak cerita benda tu. Sama macam saya punya nota ni. Yang nota saya ni kan ayat dia panjang kan. So ni ayat panjang. Terpulang lah kepada awak. Awak nak buat macam mana? Terpulang. Cikgu, kalau lukis payah terangkan Tak payah terang. Tapi kalau contoh pelajar tu dia cemerlang sangat, dia nak lukis, dia nak terang, lagi bagus lah. Nampaklah confident. Okay, dia dah lukis, lepas tu dekat bawah dia nak terang. Tak apa. Awak sebenarnya kan masa SPM nanti, awak buat je apa yang semua ada dalam kepala otak awak. Sebab, walaupun awak conteng-conteng kat mana-mana, penanda kertas tu kena tengok. Dia kena tengok. Wajib untuk tengok dekat mana pelajar tu lukis. Selagi dia tak tanda, selagi dia tak conteng dekat bahagian dilarang untuk menulis tu. Kan di kawasan kat sebelah kanan, sebelah kiri, awak tak ada, PT3 tak ada. Tapi samalah macam kertas kajang dekat sekolah tu. Samalah kan, ada sebelah kiri, sebelah kanan kan tak boleh tulis kan. So samalah. SPM pun sama. Tak kisahlah awak lukis kat mana, kat atas, kat bawah ke, penanda tu kena cari. Okey? Sebab itulah kadang-kadang orang tak sanggup nak jadi penanda. Sebab penanda agak susah. Lagi sekarang ni pakai online. Okey, ingat pesanan saya. Lukis
Kalau boleh ada idea, tulis 2 kali pun tak apa. Lukis, tulis. Ayat pun tulis. Lagi bagus. Okey. Ni sama tadi. Okey, ni saya kata tadi Bunyi akan terbias mendekati permukaan bumi dan bunyi akan didengari oleh kucing itu. Okey. So, ini fenomena Teluk dengan Tanjung. Teluk dengan Tanjung semalam yang saya tanya tu. Okey, tengah laut, gelombang air bergerak dengan laju seragam. Okey, sebab apa? Sebab kedalaman dia sama. Tapi bila sampai pantai, kedalaman makin cetek. So, laju gelombang tu makin kurang. Okey, ni kan awak tengok kan. Sebab itulah Tanjung berbahaya. Sebab Tanjung kedalaman dia masih continue lebih kurang sama je macam dekat laut. Ni kan, kedalaman. Dalam dia ni, dalam lebih kurang sama. Lebih kurang sama dengan laut. Dia lebih kurang sama dengan laut. Tapi kalau teluk tak. Teluk memang cetek. Sebab tu kalau kita nak mandi, jangan mandi pergi dekat Tanjung. Maknanya kadang-kadang macam yang saya tahulah, Tanjung Ru. Tanjung Ru tak boleh pergi mandi. Ada lagi kat mana tak, kat Kelantan tu. Dekat Pahang pun ada juga. Ada orang yang mandi kat Tanjung. Tak boleh. Tanjung memang tak boleh mandi. Sebab kalau air pasang datang, awak bayangkan, dah lah dia memang dalam. Lepas tu air pasang pula datang. Tak tahulah sedalam mana air tu. Dah macam kat kategori tengah laut dah awak pergi mandi. Okey? So, ingat bila sampai dekat pantai, gelombang makin laju, makin berkurang. Panjang gelombang makin kecil. Okey? Oleh itu pembiasaan gelombang air laut berlaku. Okey. So, ni tadi Tanjung. Sorry, ni terbalik ni. Ni bukan, salah ni. Ni Teluk. Ini adalah Tanjung. Sorry Tanjung adalah kawasan air dalam. Okey. Ombak di kawasan Tanjung adalah lebih laju berbanding Teluk. Okey, boleh Ni saya tak nak cerita. Tapi ini pun favourite keluar. Kertas 2 bahagian B dengan C. Awak kena explain lah. So nak explain nanti, contohlah seandainya awak nak pakai lukisan, boleh, kita terima juga. Tapi syarat dia awak kenalah buat kat sini ayat dalam. Lepas tu mungkin awak tambah-tambah lagi lah. Lepas tu awak buat ni panjang gelombang besar. Ni lambda dia besar. Boleh, tak ada masalah. Nak buat ayat dengan gambar pun boleh, betul. Nak buat gambar saja pun betul. Tapi nasihat saya untuk confidentkan jawapan awak tu, buatlah dengan ayat sekali. Ayat tak payah buat macam ayat panjang berjela sangat, tak payah. Sebab saya bukan ajar BM, saya cikgu fizik. So saya ajar yang ringkas sahaja. Maksudnya ayat tu biar ringkas tapi tepat, padat. Okey, kita pergi yang terakhir hari ini. Ni yang terakhir Ni penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah. Kita dah habis 5.4.2. Rajah menunjukkan gelombang air merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Laju gelombang di kawasan dalam ialah 6 cm per saat dan panjang gelombang di kawasan cetek ialah 1 cm. Okey, berapakah frekuensi gelombang air di kawasan dalam? Okey. So sekarang ni, formula apa yang kita perlu guna untuk selesaikan soalan ni? Okey, formula apa? Okey, formula apa? V sama dengan F darab lambda. Okey, V sama dengan F lambda. Okey, tolong feedback ya sebab saya risau. Okey, saya risau sebab nanti awak tak faham. Saya tak akan repeat semula bila kita bersemuka balik nanti ya. Sebab tahun lepas saya dah melakukan kesalahan. Sebenarnya semua cikgu lah cakap benda yang sama. Melakukan kesalahan. Masa bersemuka untuk form 5 tahun lepas lah. Masa bersemuka, masa online kita buat tajuk tu. Bila bersemuka pun tajuk tu. Lepas tu banyaklah kelas ataupun banyak kelas yang tak sempat buat revision extra. Sebab dia repeat 2 kali benda yang sama. So untuk kelas online, saya tak akan sambung semula nanti bila bersemuka. Kita akan proceed saja kepada kelas drill. Maknanya nanti awak memang tak ada SPM lagi tahun ni, tapi tahun depan. Tapi kita kena habiskan syllabus dan make sure awak boleh faham tajuk tajuk tingkatan 4. So kalau tak faham, tanya terus. Jangan diam sahaja.
Okey, so sekarang ni V sama dengan F lambda. Soalan ni dia minta F. Okey? Soalan ni dia minta V. Okey? So, sila selesaikan sendiri. Okey, sila selesaikan sendiri. Sebab dalam buku teks ada satu latihan. Dalam modul langsung tak ada latihan. Modul tu dia memang direct nota je kat situ kan. Okey, apa yang saya nak, okey, nanti habis kelas ni, okey, sebab kalau kita sempat tak apa, awak boleh buat terus. Kalau kita tak sempat, nanti takut tak sempat kan. Okey, awak salin soalan ni. Okey, salin soalan ni di bahagian depan selepas soalan gelombang. Kan ada 6 soalan gelombang yang saya suruh awak lukis malam kan. Ada 6 kan. Lepas habis soalan gelombang tu, pembiasan gelombang tu, yang perspek kaca ada 6 tu, awak salin soalan ni. Okey, salin soalan ni dan cari jawapannya. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, boleh Sebab formula saya dah bagi. Ini sebenarnya cari F je. Nak cari F kena ada V, kena ada lambda. So lambda dia dah cakap, ni bahagian dalam, ini bahagian cetek. Awak tengoklah gambar ni dia dah beri. Cuma orang yang tak faham gambar je dia tak akan dapat jawapan. Dia kena faham gambar. Okey? So, habis ini bermaksud dah habis kelas kita hari ini. Okey, ada soalan sebelum saya masuk ke perbincangan latihan semalam? Ada soalan? Ada, cikgu. Tak ada Okey, kita tengok soalan semalam. Ni tengok soalan semalam. Okey, tengok soalan semalam. Okey, dah keluarkan buku teks. Buku teks pula. Buku latihan dah keluarkan? Okey, dah Okey, sila tengok. Okey, sila tengok soalan B. Semalam B saya dah bincang kan? Cikgu. Betul tak? B saya dah bincang kan? Okey, B saya dah bincang. Okey, kita pergi C pula. Okey, kita pergi C. Okey, so kita tengok C tu. Okey. So, sama macam sebelum ni. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama, awak kena ingat konsep DCDN. Kenapa kena pakai konsep ni? Sebab ini adalah gelombang air. Kena pakai konsep DCDN. Kenapa? Sebab dia gelombang air. Gelombang air boleh pakai konsep ni. Tapi kalau cahaya bunyi tak boleh pakai. Okey, so kita tengok soalan ni Okey. So sekarang ni. Okey, sekarang ni. Perkara pertama, langkah 1 kena lukis normal. So kita lukis normal dulu. Okey, kita lukis normal. Okey. So lepas tu macam saya bagi tahu dia adalah lurus. Bila dia lurus, dia keluar pun mesti lurus. Okey, bila dia masuk kat kawasan cetek ni pun dia mesti lurus juga. Dia tak boleh sengit sebab dia memang lurus. So masuk lurus dia akan lurus. Okey, so apa jadi? Kita buat panjang gelombang yang lebih pendek. Okey, saya pakai pensel je sebab senang padam. Kalau pakai pen tak boleh padam. Okey. Tak apa, sekarang ni asalkan dia pendek tu betul lah tu. Okey, so maksudnya dia adalah lurus. Lurus sampai hujung, sampai sini. Okey. Dia sampai sini kan? So dia lurus sampai sini, sampai hujung. Okey, sampai hujung ni sama macam sebelum ni, kena lukis normal. So kita lukis normal. Minta tolong bantuan pembaris untuk nak lukis normal. Okey. Boleh? Sama tak dengan awak punya lukisan? Normal tu kena berserenjang dengan arrow ni. Ni arrow kan, ni titik. Okay. Ni titik pertemuan tu kan. Dia kena serenjang 90 darjah. Okey? Boleh tak? Boleh?
Boleh. Okey, boleh. Okey. So, kalau boleh kena cakap boleh. Kalau tak nanti saya anggap awak macam tak faham je. Okey, jap jap. Okey, kejap. Okey, so selepas tu daripada cetek ke kawasan dalam, apa akan terjadi? Okey, kawasan cetek ke kawasan dalam. Cetek ke kawasan dalam, apa akan terjadi? Okey, apa akan jadi? Menjauhi normal. Okey, dia akan menjauhi normal. So, sama macam sebelum ni saya kata, dia akan pergi ke kawasan A atau ke kawasan B. Tadi kalau contoh yang saya bagi tadi, kurang tumpat pergi tumpat tadi. Ni kan, tadi kat sini kan. Okey, ini adalah kurang tumpat. Ni dia pergi tumpat. Kurang tumpat pergi tumpat, dia mesti mendekati normal. So, dia akan masuk sini ataupun sini. Salah tulisan. Nanti awak kata cikgu tak sama cikgu. Okey, dia akan masuk mana? Dia akan masuk A ataupun masuk B. Salah, terbalik. Tak sama dengan gambar soalan tu. Dia akan masuk A ataupun B. Baru sama. Okey, dia akan masuk A ataupun B. Sekarang ni, Sina tu akan pergi ke mana? Tak payah tengok soalan ni dulu. Soalan tak payah tengok dulu. Tengok dulu konsep ni. Okey, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi, Sina tu selepas lalu kat normal tu, dia akan pergi ke A ke akan pergi ke B? B. Okey, dia akan pergi ke B lah. Ingat saya risau ni. Sebab apa saya tanya banyak kali? Sebab selalu pelajar kan, dia kata pergi A. A salah lah dah. Sebab pembiasan, dia mesti pergi dekat, dia lalu normal tu, dia akan pergi di other side. Maknanya kalau dia daripada sebelah kiri, dia akan pergi sebelah kanan. Kalau kiri, kanan dia akan pergi sebelah kiri. Dia tak boleh sama side. Dia mesti berlainan. So kat sini, dia tak boleh pergi A. Ingat dia tak boleh pergi A. Dia mesti pergi B. Dia mesti pergi B. Sebab B adalah side yang lain. Okay? So sekarang ni, apa jadi? Lukislah. Lukis. Menjauhi normal. Ni normal. Tak apa. Jauh je normal. Tak kisahlah. Asalkan jauh. Okay? Jauh normal. So saya buat jauh. So ini. Saya punya Sina biasan. Okey, minta tolong bantuan pembaris. Lagi sekali. Okey, dapatkan 90 darjah serenjang. Okey, saya dapat sini. So ni. Okey, kena make sure lambda sini sama dengan lambda sini. Senang cakap, jarak sini mesti sama dengan jarak sini. Okey, saya kena tengok dululah berapa jarak dia kat sini. 0.3. So maknanya saya kena buat dulu 0.3. Kalau tak nanti tak sama. Sebab sini ada contoh dia. So kita kena ikut lah. So kalau awak tak ikut nanti, gambar awak memang akan lain. Dan memang salah lah. Confirm salah. Okay. So kena make sure Kena make sure dia adalah betul. Sama. Okay. Okey, boleh? Awak buatlah sampai habis. Kalau nak buat sampai habis. Nak buat sampai 4 pun tak ada masalah. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Okey, kita pergi seterusnya yang ini. Okey, yang ini. Sama macam tadi. Okey. Sina tuju dulu. Okey, Sina tuju dulu. Sina tuju tu kena pada perspek tu. Okey, dia mesti kena pada perspek. So, dia kena di sini. So, apa kita kena buat dekat situ? Kita kena buat apa? Kita kena buat apa kat situ? Kena lukis Garis normal. Normal. Apa-apa terjadi sebelum nak lukis, kena make sure ada normal. Kalau tak ada normal, salah. Okay, so normal. Saya lukis normal. So, kat situ normal. Okay, lepas tu, sekarang ni. Okay, dia menjauhi normal atau mendekati normal?
Menjauhi atau mendekati. Ingat ya, macam saya bagi tahu tadi, kalau dia masuk sebelah kiri, dia mesti keluar sebelah kanan. Kalau dia masuk kanan, dia mesti keluar sebelah kiri. Tak boleh keluar side yang sama. Maknanya kalau awak kata jawapan dia kat sebelah sini, salah ni. Awak dah salah. Dia mesti keluar sebelah sana. Sebab dia side yang lain. Okay. So sekarang ni dia mesti mendekati normal. So saya mendekati normal. Okay, saya mendekati normal. Okay, saya buat macam tu. Okay, mendekatilah tu. Nampak? Sudut saya ni lagi kecil daripada sini. Ni sudut di sini lagi kecil daripada sudut di sini. Maknanya dia lagi dekat lah. Okay, saya dapat 1 point lagi dekat sini. Ni nampak kan? Saya laju sangat ke? Tak. Okay, tak. Okay, lepas tu apa lagi? Minta tolong bantuan pembaris. Lukis normal. Minta tolong bantuan pembaris. Okay, minta tolong bantuan pembaris. Lukis normal. Okay, saya dah dapat lukis normal. Okay. Dan kemudian, apa jadi? Okay. Keluar pergi cetek. Keluar daripada cetek pergi dalam. Okay, apa jadi? Menjauhi ke mendekati? Okay, menjauhi normal. Okay, tadi dia masuk daripada kanan pergi ke kiri. Dia tak akan pergi sebelah sini Dia tak akan pergi sebelah sini. Dia akan pergi sebelah sini. Kenapa? Sebab dia daripada side yang sini. Ingat Saya risau awak tak boleh. Yang keluar tu yang masalah. Faham dah? Menjauhi mendekati tu faham? Okay, so saya buat macam ni. Okay, saya dah dapat sinar rujukan. Ini kita panggil dia sebagai sinar rujukan. Ni kita panggil dia sinar rujukan. Okay. Kita rujuk dia ni nak buat panjang gelombang tu. Nak buat lambda tu. Okay, so apa kena buat? Minta tolong bantuan pembaris. Lukis 90 darjah pada garis rujukan. Nampak tak ni? Ni kan, kita tak buat panjang gelombang lagi kan? Ni tak buat panjang gelombang, ni tak buat panjang gelombang ni. Minta tolong bantuan pembaris. Okay. Ni saya letak dekat 11. Nampak tak? Nampak tak? Ni kan garis rujukan kan? Okay, saya letak garis rujukan ni dekat nombor 11. Betul-betul sebaris dengan nombor 11. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay, nampak Nampak. Okay. 1. Lepas tu awak lukis lah. Dekat-dekat pun tak ada masalah. Sekejap sebab saya pun tak nampak. 2. Awak lukis lagi lah. Make sure panjang dia punya lambda tu lebih kurang sama lah. Okay. Kan ni lagi besar daripada yang sini. Okay. Lepas tu dia keluar balik. Nak buat sampai habis, sampai hujung pun tak ada masalah. Buat sikit part tu pun tak ada masalah. Okay dah tu. Okay, lepas tu dia keluar balik. So dia keluar ni minta tolong bantuan pembaris juga. Minta tolong bantuan pembaris. Ni saya letak dia segaris dengan 4. Nampak tak? Dia segaris dengan 4. Ni. Ni garis rujukan. Dia segaris dengan 4 ni. Okay, boleh? Boleh tak? Okay, boleh. Okay, so lukis. Lambda kat luar ni, lambda dekat kawasan lambda dekat kawasan dalam ni mesti sama. Maknanya lambda yang akan lukis ni nanti mesti sama dengan yang sebelum ni. Saya tahulah tadi saya dah kira tadi dia 0.3, so saya buatlah 0.3. Saya buat sikit je lah. Okay, saya minta tolong bantuan pembaris. Semua saya pakai pembaris. Cuma tajuk pantulan saja awak kena ada protektor. Untuk tajuk pembiasan, pembelauan, tak apa, tak payah ada pembaris. Sebab pengetahuan lepas ni kita akan lukis lagi tajuk pembelauan. Akan melukis lagi. Okay. Dan sebab itulah saya tak boleh pakai whiteboard. Sebab kalau pakai whiteboard memang tak boleh buat lukisan sebenar dan awak akan pening nanti. Okey, boleh? Boleh tak? Sama macam lukisan awak. Kalau tak sama, sila betulkan semula ya. Okey? Seterusnya, sebab tak cukup masa kan. Dah sebab 8 dah. Seterusnya, kita pergi
Lagi 2. Okey, lagi 2 ni. Okey, sekarang ni, ini adalah kanta apa? Kanta apa? Awak dah belajar masa tingkatan 2 rasanya. Kanta cekung, kanta cembung. Ini kanta apa? Okey, kanta cembung. Macam mana nak ingat? Cembung. Bung. Maknanya, awak tahu, bila awak sebut cembung, maknanya awak punya pipi ni tengah besar. Bila tengah besar maknanya gemuk. Gemuk tu maknanya macam ni lah. Jahat kan cikgunya nak mengajar. Itulah cara dia. Satu lagi tu kurus, cekung. 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 Yang satu lagi ni adalah cekung. Okey, ni adalah cekung. Okey, ni kanta cembung. Yang I kanta cembung, yang F ni adalah kanta cekung. Okey. Kanta cembung, apa fungsi dia? Belajar juga sebelum ni. Lambatlah. Untuk cermin yang kat jalan tu cikgu. Betul. Itu cermin tu kan, itu cermin cembung. Betul. Cermin yang dekat dekat kedai 7E semua tu, betul. Kita kegunaan dia. Tapi sekarang ni kita tak cerita cermin, kita cerita kanta. Apa beza kanta dengan cermin? Okey, nanti tajuk seterusnya saya bagi tahu. Sekarang ni saya tak bagi tahu dulu. Saya bagi tahu ni. Apa fungsi kanta cembung ni? Okey, saya tak pasti awak ingat ke tak, awak tak ingat lah. Saya anggap awak tak ingat. Okey, kanta cembung ni fungsi dia adalah untuk menumpu. Okey, kanta cekung, apa fungsi dia adalah untuk mencapah. Okey, dua benda ni kena ingat Cembung menumpu, cekung mencapah. Okey, sekarang ni, ini kanta cembung. So, dia mencapah. Okey, dia akan mencapah. Okey, apa akan jadi? Okey, apa akan jadi pada lukisan ni? Okey, apa akan jadi pada lukisan ni? Okey, so sekarang ni sama macam tadi. Dia akan masuk ke ke perspek tu. So, dia akan masuk lah. Sinar 7 tu dia akan masuk kat perspek. Okey. So, kali ni masuk situ lah. Samalah. Okey, kali ni kalau macam tadi, kalau macam tadi saya pergi atas saya pergi atas balik. Okey, kalau macam tadi ni, bila dia masuk, bila sinar tu masuk, sinar 7 tu masuk, dia lalu kat kawasan cetek, dia akan ikut straight, dia akan ikut lurus sama macam perspek tu. Betul tak? Faham tak maksud saya? Mana kat sini, dia ikutlah. Kalau dia lurus, yang ni pun dalam ni lurus. Faham tak? Faham ke? Faham. Okey, faham Takut tak faham. Nanti sebab yang ini konsep dia lain pula. Okey. Yang ini pun, dia masuk lurus. Sepatutnya dia mesti ikut lurus macam atas tadi lah. Tapi sebab dia shape dia bukan lurus, shape dia ada curve sikit. So, awak kena buat curve lah. Okey. So, sebelum tu, lukis dulu garis rujukan. Okey, sampai hujung. Okey. So, lepas tu awak buat apa? Awak buatlah shape. Macam tu. Okey. Ingat lambda dia lebih kecil. Okey. Sampai kat luar ni, dia akan tetap mencapah. Menumpu. Sampailah satu titik. Sampai satu titik. Menumpu tu maknanya dia pergi satu point je. Tu kita panggil menumpu. Okey, contohlah dia kena kat sini. Okey, dia kena kat sini. Sampai point menumpu tu, apa akan jadi pada dia? Dia akan mencapah semula. Mana dia akan jadi macam ni? Salah tadi. Maknanya kat sini, lambda dia, lambda sini, ni lambda ni kan? Lambda ni mesti sama dengan lambda ni. Ni lambda 1, ni pun lambda 1. Yang ini lambda 2. Boleh faham tak? Boleh. Okey, boleh Okey, kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia adalah fungsi dia menumpu.
Sebab lepas menumpu tu, air tetap vibrate lagi. Air tetap bergetar lagi kan. So, bila bergetar, dia akan jadilah mencapah. Ni kita panggil mencapah. Mencapah tu maknanya membesar. Okey? Okey, yang terakhir. Okey, ni saya bagi jawapan je direct ya. Saya bagi jawapan je, tak sempat kan. Nanti saya nak suruh awak bagi awak punya hasil kerja lambat pula. Okey. So sama macam tadi sampai sini. Okey, sepatutnya sama konsep macam tadi, masuk saja dekat kaca perspek tu, dia akan ikut shape bentuk perspek tu. Samalah macam ni. Ini pun dia akan ikut bentuk shape perspek tu. So dia akan ikut shape perspek tu. Tapi syarat dia lambda mesti lebih kecil. Okey. Sampai kat luar apa jadi? Apa fungsi kanta cekung? Menumpu pula. Apa fungsi kanta cekung? Dia adalah mencapah. Mencapah tu maknanya dia makin membesar tau. Dia makin membesar. Okey? Kanta menumpu tu dia makin kecil. Senang cakap lah kalau tak faham mak-mak, makcik-makcik kalau tengok kalau tengok buku, okey, kalau tengok buku dia tak ada pakai cermin mata. Perasan tak? Dia pegang buku tu sampai macam mata dia tu sampai nak macam ni, baru dia dapat jawapan. Itu kita panggil menumpu. Okey? Boleh tak? So kat sini fungsi kanta cekung tadi adalah mencapah. Apa jadi bila dia keluar dekat kawasan dalam ni? Apa jadi bila dia keluar kawasan dalam? So dia akan continue bentuk ni. Dia akan continue bentuk ni. Dia akan continue bentuk ni. Dia takkan saya baru nak sebut dah salah lukis pula. Okey, dia tak akan ikut shape ni. Sebab kalau ikut shape ni, okey, kalau ikutkan tadi saya kata ikut shape kan? Tak, yang ini tak ikut shape. Sebab apa? Sebab kalau dia ikut shape ni, dia bukan fungsi mencapah dah. Mencapah tu kena ikut shape yang pertama. Faham tak? Faham, cikgu. Okey, faham Faham. Okey, so dia continue. Ingat lambda sini, lambda 1 mesti sama dengan lambda 1. Ingat lambda ni mesti sama dengan lambda ni. Okey? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, bila dah habis bermaksud dah habislah tajuk hari ini. Okey, dah habis dah tajuk hari ni. Ada soalan sebelum saya stopkan saya punya visualizer ni pasal tajuk ni? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada Cikgu. Tak ada Semua okey Okey, so nanti kalau rasa perlukan gambar, ni screenshot ni. Screenshot saya punya lukisan ni. Nanti awak tanya saya, cikgu, tak sempat. Kadang saya punya ketan ni saya terus buang tu sampah. Macam hari tu ada sekali lah. Dah buang. Nasib baiklah buang tu dalam keadaan elok lagi. Saya ambil balik. Screenshot tu. Kalau rasa macam tak ni, screenshot tu. Sebab nak tunggu saya post record ni lambat sikit. Okey, boleh tak? So, ini adalah jawapan untuk soalan di buku latihan. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh So, bila dah habis itu bermaksud dah habislah kita punya tajuk pembiasan gelombang. Okey, tak ada soalan bermaksud tak ada masalah lah tajuk ni. Okey, boleh? So, hari Jumaat kita akan bincang tajuk pembelauan gelombang. Okey, minta maaf pada Hasanah, tertinggal nama dia dekat kumpulan Skyline. Sebenarnya dia Skyline, dia dah memang masuk kat Skyline nombor 5. Sebab kalau siapa perasan, senarai nama yang saya bagi tu Skyline lah, kumpulan Skyline 1, 2, 3, 4, 5 tak ada. Terus nombor 6. 5 tu adalah nama Hasanah. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh terbuang nama Hasanah. Okey? So, sampai sini sahaja kelas kita. Ada soalan?
Tak ada cikgu. Okey, tak ada soalan. Okey. Kerja rumah selain buku latihan tadi tu. Okey, sila siapkan yang ni, yang pembiasan ni. Akan ada satu kan. Mana pula ni? Mana? Ni. Pendek je pun. Ni. Ni Ni saja, satu page je. Okey. Tu satu. Ni buku ni satu. Buku latihan tadi yang saya kata soalan kiraan tu pun awak buat. Buku teks sepatutnya semalam awak dah cuba buat. Tapi tak apalah, kalau tak cuba buat, buatlah dulu hari ni. Okey, dan satu lagi sebab saya baru teringat, saya nampak nama Zalifah, saya teringat. Okey, Zalifah tanya saya, rumah kluster tu perlu ke buat dekat dalam, dekat luar? Okey, semua bahagian kita ambil kira. Okey, yang pentingnya fungsi rumah kluster tu tak larilah. Maknanya awak tak payah nak decorate cantik tu boleh kalau awak ada ekstra masa. Tapi kalau contohlah awak nak cat-cat, tak payahlah. Kalau tak cukup masa, tak payah cat. Buat je yang main dulu. Fungsi rumah kluster tu. Okey, boleh Zalifah? Saya terlupa nak feedback dekat dalam Telegram. Baca dah tapi terlupa nak feedback. Yang lain macam mana? Apa jadi kat rumah kluster awak? Sepatutnya 3 hari bulan 9 kan? Cikgu, kalau kecil tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah. Asalkan dia adalah hasil rumah kluster. Dan satu lagi pesanan saya, jangan buang awak jangan buang rumah kluster tu. Sebab sepatutnya kita bersemuka. Dan benda tu awak kena letak di makmal fizik. Tapi sebab sekarang ni kita tak bersemuka, awak buat dulu di rumah kan. Tak apa, buat kecil pun tak apa. Asalkan dia ada fungsi rumah kluster tu ada. Siapa yang tak buat lagi, tolong sebab ini adalah PBD yang kedua dan tarikh tamat dia adalah 3 September. Sebulan. Saya mula daripada awal Ogos sehingga awal September. Okey? Boleh? Okey, boleh Okey, sampai situ saja kelas kita dah ngam pukul 12. Okey, kita jumpa lagi hari Jumaat nanti. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama.